أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sambung qasad 93. Masih lagi syarat sah orang yang melakukan transaksi jual beli. Jadi 5 kesemuanya. Yang pertama kena ahli tasarruf, baru sah jual beli. Yang kedua tidak dipaksa. Yang ketiganya kena Islam bagi orang yang membeli mishaf. Yang keempat kena syarat orang Islam juga bagi orang yang membeli sahaya. Dan yang kelima, untuk kelima ni orang yang nak membeli senjata, hamba disyaratkan Islam. Syarat kelima pula, kalaulah pembeli tu nak beli senjata, syarat dia, dan disyaratkan pada orang yang hendak membeli senjata. Ni syarat pembeli. Penjual tak apa. Dan alat perang, dan alat bahawa jangan ada ia pembeli kafir zimmi. Syarat dia bukan Islam, tapi bukan kafir zimmi. Bahawa ada bahawa ada ia pembeli itu kafir zimmi. Syarat dia kena zimmi kalau kafir. Kalau Islam tak ada masalah apalah. Syarat nak beli senjata ataupun peralatan perang, mesti syarat dia kafir zimmi, kafir harbi. Kalau kafir harbi dibenarkan oleh orang Islam ataupun pemerintah. Jadi nak kena ada penjamin. Macam hari ni visa, tak ada penjamin pun ada visa. Dia milik visa, maka boleh masuklah negara mana-mana. Jadi mustakman, kafir pelancong yang datang melawat negara kita, status dia harbi, jenis dia mustakman. Mustakman ni kafir yang diamankan. Maksudnya kafir yang datang sebagai pelancong melawat negara kita, dia bukan memberi ancaman kepada negara kita. Itu dia panggil kafir yang orang panggil dijamin. Dia tidak mengancam negara kita. Sebab tu dipanggil kafir yang mustakman, kafir yang diberi, kafir yang aman, tidak memberi ancaman kepada negara kita. Cuma syarat yang dalam syarat yang ditetapkan oleh syarak, nak masuk negara kita itu, nak tahu dia betul-betul aman tak aman, kena ada penjamin lah. Dijamin tu oleh orang kafir, bukan orang Islam. Jadi penjamin tu kena orang Islam, bukan penjamin orang Islam daripada luar. Islam di negara kita yang menjamin dia. Penjamin tu Islam di negara kita. Contohnya nak masuk Malaysia, kena orang Islam di Selangor ataupun di negara kita ni, tak kisahlah negeri mana-mana, yang menjamin seorang kafir zimmi ni nak masuk negara kita. Baru dibenarkan masuk. Macam hari ni cerita asal lah. Hari ni tak ada penjamin, visa itulah. Maknanya kalau diberi visa, maka dibenarkan masuk mana-mana negara lah. Okey, jika mustakman, walaupun kafir ni kafir aman, bukan memberontak, bukan masuk itu untuk mengancam negara kita, tetap tak boleh membeli senjata walaupun dia mustakman. Asalkan harbi. Sebab sifat harbi masih ada pada dia. Selagi mana ada sifat harbi pada dia, tetap Islam tidak memberi keamanan yang sebenar pada dia. Walaupun jenis dia ada jaminan daripada orang Islam, masuk negara kita bukan untuk mengacam, tapi sekadar maklumat, sekadar melancong saja. Tidak dibenarkan untuk menjual senjata kepada kafir harbi. Maka ni tafriq. Ada syarat dia. Apabila syarat kata nak jual senjata dan alat peperangan ini, mesti pembeli itu bukan pembeli itu kafir zimmi. Kafir harbi tak boleh, walaupun harbi mustakman pun.
maka tiada sah dibelikan. Dia jangan ada ia tu tafsir kafir ini. Ia tu ia orang yang membelilah. Bahawa jangan ada ia pembeli tu. Pembeli tu kafir zimmi. Ia tu ia pembeli. Lepas tu dia yang tu takluk bagi. Yang tu sifat zimmi. Sifat zimmi mana? Yang bukan pada yang bukan ia zimmi tu pada negeri kita. Sebab kalau luar boleh ni cerita nak jual kepada orang luar. Kalau negeri kita tak menjadi isu lah. Negeri kita tak ada masalah apa. Contohlah kafir zimmi tu satu negeri dengan kita. Memang sama je. Zimmi dengan orang Islam ni dia sama, boleh. Sebab itu zimmi negeri kita. Yang bukan ia pada negeri tu? Bukan ia pada negeri kita. Makna kafir zimmi daripada luar. Ni kafir luar ni berurusan nak menjual dengan kafir daripada luar. Dia ada di bawah tu kafir zimmi negeri kita. Negeri kita tak ada menjadi isu apa. Cuma melainkan kalau kafir zimmi negeri kita tu, kita tahu bahawa dia ni nak jual dengan tujuan tujuan lain, tu haram. Cuma sah jual beli. Di bawah tu dia akan cerita kafir zimmi di negeri kita. Ni cerita ni pembeli ni kafir yang kata syarat kafir zimmi ni ialah kafir zimmi yang bukan negeri kita, sah jual. Kalau kafir zimmi negeri kita tak jadi isu lah, dia sama je dengan orang Islam, sah jual kafir zimmi negeri kita. Melainkan kita tahu kafir zimmi negeri kita ni tujuan dia beli ni untuk tujuan lain. Dia menyembunyikan fakta, maksudnya dia menyembunyikan cerita, rupanya dia ada tujuan lain. Itu haram juga jual kepada dia. Dia ada cerita di bawah. Ini syarat ni yang kata pembeli, kita nak jual peralatan perang kepada pembeli, syarat dia mesti pembeli itu kafir zimmi. Kafir zimmi dalam mazhab Syafi'i dia ketat. Zimmi dalam mazhab Syafi'i hari ni tak ada kalau ikut dalam mazhab Syafi'i. Sebab zimmi dengan harbi ni, dia harbi dengan zimmi ni dia panggil sifat. Nama ni dia merujuk kepada ciri. Jadi harbi dengan zimmi ni dia merujuk pada ciri. Ciri apa? Kalau zimmi iaitu orang yang mempunyai ciri yang akur kepada segala peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan Islam. Semua dia akur, dia tak membantah sedikit pun. Dan tanda akur dia, mazhab Syafi'i dia kena ada tanda. Dan mazhab Syafi'inya tanda akur dia itu persetujuan dia kepada semua peraturan yang diperuntukkan oleh kerajaan Islam itu mesti dia membayar jizyah. Jizyah. Berapa jizyah itu? Dia ada khilaf lah. Yang muktamad dia 1 rubu' dinar, 1/4 dinar. Ada qaul yang mengatakan 1 dirham. Ada qaul yang mengatakan 1 dirham. Dia kena bayar. Bayar ni bayar per kepala, bayar per kepala. Dan per kepala tu yang balik, isi rumah dia ada 5, yang balik ada 3 wajib bayar jizyah. Yang belum balik tak wajib bayar. Dia beza dengan zakat. Zakat ni kira per kepala, balik dengan tak balik pun sama. Tapi jizyah dia kira per kepala, tapi orang yang balik 1/4 dinar. Yang tak balik tak wajib bayar. Apabila dia bayar setahun kepada kerajaan Islam atau kepada qadi atau kepada raja, dia akur dan dia sanggup bayar, atau dia akur tu. Tanda dia akurnya ialah dia sanggup bayar.
Tapi kalau dia tak sanggup bayar, maknanya dia tidak ada satu jaminan yang kata dia betul-betul akur kepada peraturan. Sebab tu dia kena ada tanda jizyah. Jizyah tu bukan cukai, tapi bahasa mudah panggil cukai lah. Dia bukan cukai jizyah, beza cukai. Jizyah ni jizyah lah, cuma orang hari ni panggil mudahnya dia panggil cukai. Cukai kepala dia panggil. Mana ada cukai kepala? Boleh lah, tapi kena faham lah. Nak panggil cukai tu kena faham. Sebab takut tertukar dengan cukai yang sebenar. Cukai yang sebenar tak sah. Yang ni jizyah ni memang dibenarkan ambil pun. Kalaulah dia tak akur, dia tak bayar, dia nama harbi. Harbi ni apa dia? Harbi ni orang yang asal harbi ni orang yang ciri kat dia ni ciri memerangi. Tu mana harbi, sifat dia panggil. Ciri lah kita bahasa kita ni. Nah, dia memerangi Islam. Dia tak setuju dengan Islam, tak setuju dengan protokol Islam. Lepas tu dia tak bayar jizyah. Bila dia tak bayar jizyah, dia duduk cakap aja, tak dinamakan setuju. Lagi-lagilah dia bangkang. Itu harbi jelah. Kalau tak bayar tapi dia senyap pun nama harbi juga mazhab Syafi'i. Apatah lagi jelah dia lawan ketuanan Islam lah, ketuanan Melayu tak puas hati, ketuanan Islam datang negeri orang tak protes pula. Dah duduk negeri orang, protes pula pasal ketuanan Melayu, protes pula pasal ketuanan Islam, perasan pula negara dia. Itu jelas harbi. Jadi harbi ni ciri orang panggil bahasa modernnya, kita panggil ketidaksetujuan ataupun tidak akur kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Islam menetapkan layanan special kepada Islam, hak istimewa orang Islam. Tapi dalam bahasa, dalam perlembagaan dipanggil hak istimewa Melayu juga. Dipanggil hak istimewa Melayu. Tapi dalam Islam dipanggil hak istimewa orang Islam. Itu tak boleh challenge, tak boleh protes. Sebab memang itu Islam dah beri keistimewaan kepada orang Islam. Sebab tu zaman Nabi di Madinah, Nabi menguatkuasakan peraturan ini, menyebabkan orang nak special, orang nak layanan istimewa, orang pakat berduyun-duyun masuk Islam. Sebab walaupun dia zimmi, dia dibenarkan duduk dalam negara Islam, tapi tidak mendapat layanan yang sama rata dengan orang Islam. Jalan dia tidak dibenarkan untuk jalan orang Islam sama dengan orang Islam. Kenderaan tak boleh sama dengan kenderaan orang Islam. Rumah tempat tinggal dia tak boleh sama dengan rumah orang Islam. Rumah Islam lebih hebat daripada rumah dia orang. Kenderaan orang Islam lebih hebat daripada kenderaan dia orang. Dan jalan raya lebih hebat orang Islam daripada dia. Dia nak keistimewaan ini kena masuk Islam. Itu cara Nabi buat, ramai berduyun-duyun. Permulaan lah, apabila dia masuk dah, dia tahulah masuk dengan ikhlas lah. Dia walaupun dia diam, dia jadi itu mazhab Syafi'i. Mazhab kita ketat. Dia mazhab lain saya tak berapa detail sangat. Walaupun dia diam tapi dia tak bayar, tidak ada orang panggil tanda, maka dikira harbi lah. Apa dia? Tak ambil tindakan. Kerajaan tak ambil jizyah. Tak kuat kuasa. Kalau kerajaan tak kuat kuasa jizyah, tu kata tak betul-betul cara tu. Tak betul cara Islam sebenarlah. Kalau ikut sebenar mazhab kita, kerajaan kena kuat kuasa. Tiba-tiba dia tak kuat kuasa. Apabila tak kuat kuasa, hari ni memanglah hari ni dia nak nilai habis dengan zimmi, dia nilai pada ciri yang tak berontak. Maksud orang panggil tak melawan secara terbuka. Walaupun tak orang panggil apa, tak ada bayaran, dipanggil zimmi juga. Zimmi juga. Tapi sebenar kena ada. Kalau ikut mazhab Syafi'i sebenar memang kena ada. Mungkin saya tak pasti, mengaji dulu tak ingat nak tanya Tok Guru. Mazhab lain. Tok Guru ulam mazhab Syafi'i kita pun lupa tanya mazhab Malik macam mana kan. Tok Cik memang dia mazhab dia boleh mazhab lain. Dia cakap mazhab lain pun, tapi dia jenis Tok Guru ni dia tawaduk, tak cerita mazhab lain.
Mazhab lain memang masa mengaji dulu jarang untuk guru cerita mazhab lain. Banyak dia fokus mazhab Syafi'i. Tu dia duk ulang mazhab Syafi'i, mazhab kita pun mazhab Syafi'i dah. Ada mazhab lain tapi tak, ini umum lah, kita tak cerita mazhab mana yang tak bayar tu. Maksudnya tak kuasa bayar tu. Yang lebih kendur lah. Mazhab kita ketat, kena bayar, kena kuat kuasa bayaran. Jangan duk tanya yang tu. Terang lagi bersuluh. Yang tu terang lagi bersuluh yang tu. Jangan duk pangkah. Sampai pangkah haram. Ini duk pangkah lagi. Buat apa? Tu mas problem tu, bersebahak tu. Dah tahu dah kawan tu jelas-jelas bangkang Islam, kan? Tapi duduk percaya juga. Duduk bersekutu juga. Bersekongkol juga dalam pakatan. Tak kira lah pakatan apa. Pakatan impian ke, pakatan harapan ke. Bahaya tu tak mengaji fiqh. Orang cakap marah. Jadi sebab itulah Tok Guru dulu cakap, dia kata nak berpolitik pun, saya dulu memang minat politik. Jadi Tok Guru ni dia boleh baca dah. Kita mengaji pun ambil politik. Minat gila lah politik ni dulu. Bukan minat parti lain. Orang tak faham politik dengan parti tu. Kepartian lain, parti politik tu lain, parti tu sendiri. Jadi Tok Guru kata nak berpolitik boleh, tapi mengaji fiqh. Itu je Tok Guru pesan. Mengaji fardu ain bagi lepas, dia kata hang jadilah apa pun. Hang naik sampai ke bulan pun tak apa, dia kata. Syarat hang lepas fardu ain, hang mengaji fiqh. Tu je pesan Tok Guru. Apabila mengaji fiqh boleh tahu pilih hak mana, nak masuk pakatan mana. Nak masuk perikatan ke, nak masuk pakatan ke, nak masuk barisan ke. Dengan cara fiqh menjadi neraca penilaian kita. Islam ada, Islam lah. Masalahnya tak bersatu juga. Cantik dah. Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional ni dah cantik dah, adik-beradik dah. Tapi nak berlawan juga. Patut adik-beradik tak payah berlawan lah. Dah Perikatan Nasional kan dah cantik dah. Barisan Nasional pun cantik dah. Memanglah soal rasuah tu, rasuah lah. Jangan duk sokong rasuah tu. Jangan duk sokong rasuah tu. Jadi cantik dah. Masalahnya berlawan sama adik-beradik. Tu masalah. Adik-beradik berlawan. Alah-alah mana orang lain. Tu masalahnya kan. Orang lain tepuk tangan. Tu tergadai negara sendiri apabila kita tak bersatu. Dan persatuan ni Tok Guru dulu ni, dia memang perjuangan mereka ni perjuangan untuk menyatukan umat Islam. Menyatukan umat Islam. Melainkan negara kita ni tak ada orang kafir. Islam, semua Islam. Tak apalah lawan sama sendiri pun, cari yang terbaik. Dua-dua ni Islam dah, cari yang terbaik lagi. Ini masalah ni sekarang ni bukan lawan sama sendiri kita ni, dah ada orang third party ni, pihak ketiga ni. Jadi apabila ada orang yang bukan Islam, memang kena bersatu orang Islam sepatutnya. Biasalah nak cari bersatu ni payah tuan-tuan. Parti bersatu pun tak bersatu. Nak cari yang bersatu ni memang payah. Dan nak cari amanah tu pun payah. Walaupun parti amanah pun tak amanah. Pecah belah habis buat dia pun. Pecah out. Baru ni pengerusi amanah Kedah dipecah. Ambon. Hara rakyat. Nak je 18 tahun. Allahu Akbar. 18 tahun boleh mengundi. Kalau tak ada ilmu tu apa nak undi apa? 18 tahun ni boleh mengundi ni. Nak undi apa? Undi hak handsome. Kalau macam di kampus jawab dia. Undi hak mana calon cantik. Tu je lah. Habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Seperti ni contoh alat senjata, peralatan senjata. Okey, maka tu tafriq nak memperincikan syarat. Maka tiada sah dibelikan bagi mereka itu tu kafir harbi tu ataupun kafir zimmi yang bukan pada sekejap.
okey. Tak takut silap sekejap Fakir zimmi Oh, silap tadi. Bahawa jangan tu silap. Lepas tu Ustaz pening tadi kan? Penegusan balik silap. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Silap sikit. Silap hurai sikit. Sebabnya bagi mereka itu tu baru kita faham. Bagi mereka itu tak sah tafriq baru kita faham. Jadi sebab tu baca kitab dia kena sama tafriq dengan syarat. Kita tengok balik. Bab tafriq ni tak sah dibelikan mereka itu senjata. Siapa mereka itu tu? Mereka itu tu syarat, iaitu kafir harbi dan kafir zimmi yang bukan negara kita. Syarat dia kita tengok balik. Dan disyaratkan pada orang yang hendak membeli senjata dan peralatan perang tu, apa syarat dia? Bahawa jangan ada ia pembeli itu kafir zimmi. Jangan kafir zimmi, bukan kafir zimmi yang bukan ia zimmi pada negeri kita. Kafir zimmi luar, bukan kafir zimmi negeri kita. Jangan. Itu yang silap tadi. Bukan bahawa ada ia. Jangan tu. Betul lah. Saya faham dia tu. Betul lah. Jangan. Maksud dia bukan ada, dia kena jangan ataupun bukan lah. Okey, bahawa jangan, yakni bahawa bukan pembeli itu kafir zimmi yang ia zimmi tu, yang bukan ia zimmi tu negeri kita. Kalau zimmi negeri kita sah. Yang tak sahnya zimmi dari zimmi yang bukan negara kita. Tu. Zimmi dari luar. Kalau zimmi negara kita sah lah. Maka tiada sah dibelikan, maka tu tafriq, keluar keputusan apabila syarat kafir nak beli senjata ni bukan zimmi, bukan zimmi negeri kita. Syarat dia apa? Itu tafriq apa? Tiada sah dibelikan bagi mereka itu kafir harbi ni dan zimmi yang bukan bagi negara itu. Kafir harbi dan kafir zimmi yang bukan negara kita. Tak sah. Mana dia? Seperti contoh. Ni contoh ni. Bukan tafriq dah habis dah. Contoh dia seperti pedang dan tombak dan barang sebagainya dan peralatan perang yang lain selain daripada pedang dan tombak.
dan alat peran dan peralatan peran seperti perisau dan baju berantai dan kuda dan tiap-tiap yang manfaat pada perang. Segala benda yang bermanfaat pada perang dia dianggap alat perang. Tak sah juga jual. Perisai. Tak sah juga jual. Segala benda yang ada tujuan kepada perang dianggap peralatan perang. Tidak sah kita jual kepada kafir harbi dan tidak sah kita jual kepada kafir zimmi. Kafir zimmi mana? Kafir zimmi yang bukan negeri kita. Kafir zimmi negeri kita je boleh sah. Tu ayat dia pening sikit tu. Sebenarnya boleh buat ayat direct. Saja je bahasa tinggi. Tu dia buat yan bukan ia pada negeri kita. Jangan ada ia kafir zimmi. Bukan kafir zimmi lah. Maknanya bukan kafir zimmi di negeri kita. Kalau kafir zimmi negeri kita okey lah. Baju berani. Berantai. Baju berantai. Baju berantai. Demikian lagi begitu juga. Demikian lagi ni khilaf. Demikian lagi dia ada khilaf ni. Sebab tu dia buat demikian lagi. Kalau tak ada khilaf bodan je. Dia tak bodan. Tapi demikian lagi. Itu tanda ada khilaf. Begitu juga. Sama juga hukum dengan peralatan perang tu. Dengan kuda, baju berantai, perisai. Apa dia? Perahu. Kalau kita ni kapal laut lah. Perahu, kapal layar, kapal perang lah. Kapal perang. Kapal perang. Bukan kapal layar yang bukan digunakan untuk perang lah ni. Begitu juga perahu bagi tujuan berperan pada laut atas ni takluk pada kata perahu tu. Jadi perahu ni digunakan untuk perang ni di laut ni atas yan aujahnya. Atas ni maknanya takluk pada kata perahu tu berdasarkan pendapat yang aujah, yang aqwal. Aujah ni mana aqwalu dalilan. Yang kuat dalilnya sama juga perahu ataupun kita panggil kapal laut. Digunakan untuk perang. Termasuk dia nak cerita termasuk dalam peralatan perang juga kapal laut ni. Berdasarkan pendapat aujah. Jadi sebaliknya qaudh ini tak termasuklah kapal laut ni. Bersalahan muqabil bagi syarat dia yang kata tak sah jual kafir zimmi daripada luar. Tu kafir zimmi luar tak sah. Bersalahan lainlah hukumnya kafir zimmi yang tu sifat kafir zimmi yang mana? Yang berada dalam negeri kita. Pada ni zarfiyah. Yang berada dalam negeri kita. Tu lain. Maka hukum tu lain tu. Lain hukum. Mana hukum dia? Sah membelinya. Tu keluar hukum. Dah kata lain. Berlain. Bersalahan ni muqabil bagi syarat. Maka keluarlah hukum. Hukum tak samalah. Mana hukum dia? Sah membelinya. Jadi sah membeli olehnya. Oleh. Membeli tu dia ada fa'il di situ. Sah membeli olehnya. Oleh siapa? Oleh zimmi yang berada di negeri kita. Kalau zimmi berada di negeri kita, boleh jual senjata pada dia. Boleh jual pedang, boleh jual panggil apa? Pistol, boleh jual senapan, boleh jual. Tapi kalau zimmi luar tak sah. Kita di awal tadi kita silap syarah zimmi luar boleh. Tadi silap tadi salah. Cepat lupa tengok bahawa jangan tu. Duk tengok bahawa ada terus. Bahawa jangan ada. Silap tu. Bahaya tu Tok Guru. Dia tak bagi rakam. Dia tersilap orang duk dengar hak tersilap tu. Kita pun bergoreng lama dah. Rupanya goreng tersilap. Orang dengar separuh je. Perbetulan di belakang tak dengar. Habis ilmu. Tu dia jadi ilmu, dia jadi apa? Dia jadi tersebar hak silap tu.
Habis itu cara jaga dulu, ulama jaga ilmu dulu. Tak ada sistem rakaman ni, semua dia pakai catat. Catat ni kalau tersalah dia mengaji, dia akan perbetul balik catatan ni. Memanglah ada kebaikan rakaman, tapi ada juga keburukan dia. Habis. Okey, tengok. Selama ni takluk baik kata sah tu, sah membeli oleh kafir zimmi yang berada negeri kita tu, selama tiada diketahui akan bahawasanya zimmi ni disembunyikan dia kan alat perang itu bagi kafir harbi. Kalau zimmi negeri kita tahu dia beli ni tujuannya rupanya untuk sponsor kafir harbi. Kafir harbi ni kan dia sifat memerangi kita, dia nak lawan kita. Dia kalau mengaji fiqh mudah aja. Kalau harbi zimmi betul, dia tak bertanding lah kalau zimmi betul. Ini bertanding lawan secara terbuka nak lawan orang Islam. Lawan melalui pertandingan, melalui pilihan raya lah. Dulu lawan senjata. Harbi itu sifat kena ingat, ciri memerangi ada pada dia, tak puas hati, dia tak setuju dengan peraturan, semua dia nak lebih, sedangkan orang Islam kena lebih. Hari ni dia dapat lebih dah, orang Islam tak berontak pun. Patutnya Islam kena lawan. Sebab apa? Mana boleh lebih? Islam ada hak keistimewaan orang Islam. Jalan rayanya, jalan raya pak lain untuk orang Islam. Pakaiannya hebat, jangan pakai lelaki-lelaki orang Islam. Tak boleh pakaian, tak boleh hebat daripada orang Islam. Dia hebat pada kita lagi, kita tak lawan pun. Rumah dia lebih besar pada rumah kita lagi, tak lawan pun. Kendaan dia lebih besar pada kita lagi, kita duk main naik kapcai buruk aja. Kita tak lawan pun, dia naik mas. Tak berotak pun kita, dia naik Mercedes. Bahkan dia pula maki kita, bodoh dia kata, penyegam dia kata. Orang boleh marah pula kat kita dalam hari duduk negeri kita, kata macam-macam pula. Habis, jangan lebih-lebih nanti mak Zobek marah. Settle okey, selama tu takluk. Yang kata sah dia beli tu selama tiada diketahui. Mana kita tak tahu pun akan bahawasanya zimmi tu disembunyi akan dia akan peralatan perang itu bagi kafir harbi. Dan jika syarat, bukan royah. Kita nak tahu syarat royah apa tu? Syarat muqayyad, qaid muqayyad, syarat masyru'. Ada jika royah. Royah ni untuk menegaskan. Kalau jika ni syarat, ada hukum lah. Dan jika, dan sekiranya, bahasa kita ini sekiranya, dan sekiranya diketahui akan yang tersebut. Apa dia tersebut tu? Disembunyikan dia kan alat perang untuk kafir harbi. Tu yang tersebut. Kalaulah kita tahu pembeli ni, siapa tahu ni? Penjual lah tahu. Bukan orang lain tahu. Kalau penjual tahu apa dia? Tahu yang kata tersebut tu, yang tahu yang kata kafir zimmi beli senapan dengan kita ni untuk supply kepada kafir harbi. Kalau kita tahu, jawab dia, jika dia kena ada jawab. Mudah je nak tahu cara ibarat. Kalau jika cari, selagi tak jumpa jangan berhenti, selagi tak jumpa masyru' dia, syarat dia. Jika jawab dia, ni dia panggil jawab syarat. Jika diketahui akan yang tersebut itu tiada sah membelinya, tak sah kita jual pada dia kalau penjual tahu pembeli ni nak beli senapan kita untuk membekalkan kepada kafir harbi. Tak sah jual beli, tiada sah, haram lagi, tak sah jual beli tu. Habis. Dan ni atau pada kata jual senjata pada orang kafir harbi tak sah. Pada kafir zimmi luar pun tak sah.
Hanya sahnya pada kafir zimmi negeri kita saja. Jadi syarat mudahnya, syarat kelima ni, syarat sah penjual nak jual senjata kepada pembeli yang zimmi negeri kita saja. Tu mudah, spesifik tu. Kafir harbi negeri kita pun tak sah, luar pun tak sah. Zimmi luar pun tak sah, negeri kita je sah. Tu jadi kesimpulan. Baik, dam ni lain, atah. Apa dia atah? Atah tu saya mengaji mula-mula dulu, mengaji apa? Baru-baru mengaji kitab. Duk dengar aje atah maktuh. Syarat masyru', qaid muqayyad. Nak tak apa atah ni? Tok guru duk main atah maktuh. Kita pun dengar aje. Lama-lama mengaji pondok ni dia reti sendiri pun. Tak tanya kita ni, bodoh tak reti nak tanya. Kalau tanya kita tahu tok guru kata mu ni, hak tu bertanya, takut juga. Orang dengar aje, tok kata atah mana ni? Carilah dia. Atah pada syarat kepah. Atah apa dia? Atah. Apa dia kata Allah atah? Kalau kita belajar BN, kata sambungan, bukan penanda wacana pun jugalah. Penanda wacana. Penanda wacana ni dia bukan sambungan. Penanda wacana ni untuk menyambung ayat macam walau bagaimanapun, walau begitu begitu juga, tu dia panggil penanda wacana. Untuk menyambung paragraf pertama dengan paragraf kedua ni kena ada penanda wacana. JBN. Ini bukan penanda wacana. Ini dia panggil sambungan. Tu atah ni panggil sambungan. Sambungan dengan yang sebelum ni. Tu dipanggil dan kata sambung. Dalam bahasa Arab dia unik. Ada dam ini bukan kata sambung. Dam ni dia tafsir. Tu dia kata dan atah dan tafsir tu. Ada dan tu huruf harfu tafsir. Dia nak tafsirkan yang sebelum. Baik, dan bersalahan orang burah. Burah ni sama ke? Ciri ke? Burah ni merujuk pada ciri. Burah ni apa? Penderhaka. Penderhaka kepada kerajaan Islam yang telah menjalankan hukum Islam sepenuhnya. Kalaulah tak menjalankan hukum Islam sepenuh, tak nama burah. Boleh lawan dia. Siapa yang lawan kerajaan Islam yang menjalankan Islam sepenuhnya, hudud dah buat, ta'zir dah buat, muamalat dah buat. Ini muamalat pun tak buat lagi. Nak buat hudud dah. Punah. Hudud tu haklah kerajaan Islam yang kerajaan yang buat. Ni hak individu buat ni. Muamalah. Mana ada orang yang ada kuasa, kerajaan yang ada kuasa kena praktis muamalah. Kena tekankan rakyat supaya berjual beli cara Islam. Pinjam meminjam cara Islam. Jual beli cara Islam supaya elak riba. Hutang cara Islam supaya nak elak riba. Kena orang panggil kenapa? Kena sebab dia ada kuasa. Kena educate rakyat. Benda yang wajib ini. Kena tekan rakyat sebab dia ada kuasa. Dia boleh paksa rakyat supaya belajar bab semayan, boleh paksa rakyat supaya semayan kerana dia kuasa. Itu maksud melaksanakan Islam. Kenapa hudud? Hudud tu ialah sebahagian. Tapi kita kena ikut proses. Buat solat kena buat. Muamalat kena buat. Munakahat kena buat. Lepas tu naik hudud. Ini ibadat buat. Muamalat fi. Munakahat menikah lah. Nak ambil tu hudud tu. Memanglah kita bukan nak, ini cantik dah tu. Cuma nak cerita komplitkan. Muamalat pun kita perkasakan, hudud pun kita cuba untuk buat. Tapi kalau tak mampu buat, tak haram kata kita. Karena itu tugas pemerintah. Tapi yang mengharam kata kita, siapa tak belajar muamalah, jual beli fi, haram kata kita. Jadi itu cara, maksudnya melaksanakan, menderhaka kepada kerajaan Islam yang telah menjalankan hukum Islam sepenuhnya. Itu dia panggil burah. Jadi syarat burah ni pertama apa dia? Dia ada syarat dia. Bukan mudah-mudah panggil burah. Hari ni siapa lawan kerajaan Islam, burah. Mana boleh cakap macam tu? Sebab kerajaan Islam masih tak melaksanakan Islam sepenuhnya, tak jadi burah. Okey, pertamanya dia Islam. Nak nama burah ni, dia orang Islam. Kalau kafir tak nama burah. Orang kafir lawan Islam, mana boleh panggil burah?
Pertamanya orang Islam. Yang keduanya, dia melawan kerajaan Islam yang telah melaksanakan hukum Islam sepenuhnya. Kalau hukum Islam separuh dia buat, tak nama buruh juga. Boleh lawan. Tak kena. Dan yang ketiganya, buruh ini mereka diketuai oleh ulama yang alim. Yang nak lawan, yang nama buruh ni, yang nak lawan kerajaan Islam yang melaksanakan sepenuhnya Islam ni, dia ni ulama juga dan orang alim. Tu. Bukan buruh secara individu ni, dia ada orang panggil apa? Diketuai oleh ulama yang alim. Tu buruh. Bersalahan orang buruh. Apa dia? Syaukah. Apa dia? Islam. Yang kedua lawan kerajaan Islam yang telah melaksanakan hukum Islam sepenuhnya. Dan yang ketiga ialah mereka ini, orang buruh ni, nak panggil dia buruh ni, mereka ni diketuai oleh ulama. Yang nak lawan berhujah tu, dia ada munazarah lah, dia ada hujah lah. Nak berdebat dengan kerajaan ini, mesti orang ulama yang alim di kalangan buruh ni baru dinamakan buruh, bukan individu lah. Mana buruh ni dia kena ada perbincangan dengan kerajaan. Tu panggil lawanan. Orang panggil buruh menentang. Dia panggil penderhaka kepada kerajaan. Betul. Ada tambahan. Syarat dia tu ada kekuatan. Dia bukan lemah dah. Ini syarat tambahan lah. Ini syarat tambahan. Tapi asas tu 3 lah. Syarat tambahan dia ada. Siapa yang ada tu? Buruh lah. Dia ada kekuatan. Betul dia panggil pemberontak tu. Dia panggil penderhaka tu. Buruh ini juga ada kekuatan. Betul isu nak jual pedang pada dia ni, nak jual alat perang sebab dia nak lawan kerajaan. Kalau dikunyit memang nafi awal lagi. Geng jambu, geng kunyit, geng halia. Dia kuat, dia kena ada peralatan juga dia. Sebab tu isu kita bincang kalau nak jual senjata pada buruh. Sebab buruh apa kuat? Kekuatan ni individu ataupun kekuatan kumpulan? Tak, kekuatan kumpulan lah. Maksudnya kekuatan ini bukan kekuatan fizikal individu tu, tidak. Kekuatan ni kumpulan dia tu. Dia ada dari sudut persenjataan yang kemah, persenjataan yang kuat. Sebab itu kumpulan, dia bukan individu. Kumpulan ini dia diketuai oleh ulama dan dia ada kekuatan persenjataan dia. Pedang dia ada, alat perang dia cukup, dia kuat. Bukan kuat fizikal saja dah. Pergi pondam pun boleh. Senjata kuat pondam ni. Senapan kuat dia pada kita. Okey, habis. Jadi tambahan tu yang keempat lah. Dan berkata Syekh Subki, dia ada khilaf. Berkata Syekh Subki, dan bersalahan orang buruh dan perampah. Salah ni lain hukum dia. Tengok apa Syekh Subki kata. Berkata oleh Syekh Subki, sah dijual alat peran bagi perampas, bagi buruh. Buruh ni dia menjatuhkan kerajaan Islam lah. Dia nak merentah. Dia nak rampas kerajaan Islam, nak merentah. Sebab dia tak puas hati dengan kerajaan Islam sekarang. Sebab tu dia kena berhujah tu. Dia kena ada ulama yang lawan kerajaan. Syekh Subki kata tak haram jual, sah. Syekh Subki kata sah jual bagi perampas. Tetapi manakala ghalib atas zon bahawa membeli mereka itu akan alat peran itu kerana merampas, haram menjualnya serta sah.
Kalau ghalib zon, zon ni kuat sangkaan kita puak-puak ni dia beli ni untuk merampas kerajaan. Bukan lawan saja dak ni. Merampas kerajaan. Tu dia panggil haram, tapi sah lah. Sah tetap sah. Yang tadi tu kalau umur saja sah. Ni sah juga, cuma tambah satu lagi haram. Kalau kita zon tu tetapi sungguh perkata sah manakala ghalib atas zon. Kalaulah biasanya zon kita ni beli mereka itu akan dia akad peram ni, buruh beli akad peram ni tujuan apa? Bukan lawan biasa dak ni, nak merampas kerajaan. Jawab kata Syekh Subki, haram tetapi sah. Tapi kalaulah bukan tujuan untuk rapah, dia nak lawan saja tak puas hati, maka sahlah, tak haram, kata Syekh Subki. Wallahu a'lam. Dan disyaratkan, masuk tajuk baru, pada maqudun alaih, iaitu harga dan mata benda jualan itu 5 perkara. Ini masuk tajuk baru. Kau awal lagi jawab. Sejam lebih dah kan? 46 minit. Masuk tajuk baru tu tajuk last lah. Dia ada 3 rukun je, tu rukun yang terakhir, iaitu syarat maqudun alaih. Syarat maqudun alaih ni detailnya. Detail dia. Dalam kitab Sulat Matlaq ni dia detail lah. Habis bertemu habis. Jenis binatang yang tak pernah bertemu apa. Macam-macam. Yarbuk lah. Dia kena mengaji, baru boleh kita tengok. Kan ada terjemuh sekarang ni kan. Terjemuh tu, kita nak tahu perterjemahan dia orang tu tepat tak tepat, kita mengaji. Binatang-binatang tu apa kan, kadang-kadang dia orang terjemuh tu hantam je. Tu kita kena tengok. Kita mengaji dengan tu. Geng Mekah ni cakap cair dah. Mekah. Bila Mekah mengaji. Tapi dia mengaji hadis. Dia kata dia ada sanad dulu lah. Dia okey. Cakap tu memang cair lah. Cair maksudnya dia mengajar tu ke macam dia cakap tu memang cair lah. Sikit-sikit ayat Quran, sikit-sikit ayat okey. sikit hadis, kemah tu dia nak tunggu cari tu jumpa lah. Tapi kita nak tunggu lama. Tengok mana sana. Ya, Mekah dulu memang. Mengaji Mekah dulu kemah. Kalau dulu okey, sekarang sekarang kena tengok juga. Sekarang kena tapis. Sekarang Halloween pun disambut. Kena tapis saya. Pak Haji pun pakai muka tu. Kena tapis sekarang. Ni cerita dulu. Dulu orang kita semua tok-tok guru tua kan, semua mengaji Mekah. Orang balik tu. Syekh, hak yang kata rijal fiqh di petani. Yang petani ni dirintis fiqh dia nya adalah Tok Bermin. Tok Bermin tu Mekah. Tok Bermin ni dia mengaji Mekah. Maknanya ilmu di Nusantara di petani dan Kelantan, petani ni fiqh dia halusi ni Tok Bermin yang bawa. Tok Bermin tu latar belakang dia adalah Mekah. Ramai tu mengaji Mekah lah Tok dulu. Macam Tok kenali kan. Mekah juga. Mekah lah majoriti. Jadi ilmu kita ni sebenarnya kalau jaga elok memang dari Mekah Patut orang dulu kemah ilmu fiqh. Kalau kita perhati fiqh tu kecil, sebab tu fiqh tu kecil jadi fitnah. Lepas tu cara kita nak mengajar akhir zaman, kita kena pandai-pandai. Bukanlah pandai-pandai macam mana, kena pandai lah nak ada orang tu jadi fitnah ni KO awal-awal lagi orang reject awal kita. Sebab halusinya dia fitnah di kalangan orang mengaji, bukan di kalangan orang kampung dia dengar, dia tadah je. Di kalangan orang yang mengaji tetapi mengaji cara general, cara umum. Tuanku Jicik ni tu ramai orang cakap, dia kata fanatik. Saya kata saya bukan fanatik, saya mengaji. Dia kata mengaji tok guru kan. Dia kata fanatik. Siapa fanatik tu Jicik? Dia kata jangan fanatik sangat. Dia kata kena mengaji banyak guru. Saya mengaji banyak guru juga, saya kata. Cuma tak sampai 20 lah. Tapi kalau kupu-kupu belah-belah jugalah kan. Tapi kita tengok
halusnya guru ni, apabila kita mengaji banyak guru ni, memang betul ada orang cakap mengaji biar banyak guru, duk fanatik pada seorang guru. Kita mengaji banyak guru, kita boleh analisis tu. Kalau kita satu guru tu lah, hak tu lah fiqh, hak tu lah tauhid, hak tu lah tasawuf, hak tu lah Quran. Memang kan. Mana indikator kita kan? Kita nak comparison macam mana? Yang kita boleh buat compare, kita kata halus besar tak halus besar sebab kita mengaji banyak. Kenapa fitnah? Okay. Macam dia orang cakap yang ni hadis ni hadis palsu macam mana? Itu kalau hadis palsu betul okeylah, tapi masalahnya kadang-kadang dalam kitab baru ni saya buat live, lepas tu dia orang cakap sebab saya dia cakap pasal hadis kullu amrin zibalin. Itu bukan palsu. Lepas tu saya nampak kat bawah tu dia orang komen palsu, saya geram. Kau tu kena luku. Nak tanya dia mana bawa datang. Luku tu kepala. Cakap dia kalau tak boleh bawa hadis yang cakap palsu, kau luku kepala tu. Mudah hari ni sikit-sikit palsu. Itu merapu tu. Itu yang saya sebenarnya malah nak memang itu yang malah kita nak Facebook. Orang tanya, Ustaz, asyik bisnes Facebook? Memang lah. Saya berFacebook untuk bisnes. Tak buat-buat. Itu cara lain dia tak. Saya buat etika agama. Saya geram hak jenis hak melampau-lampau ni. Mengaji dah, tapi komen lebih. Hak tu saya geram. Itu saya kata saya jarang posting agama. Saya posting nego je. Spontan. Memang tak ada adab. Kita membuka ruang untuk dia orang apa gila-gila. Memang dia orang ni gila-gila je. Sikit-sikit ini palsu, dia tahu palsu je. Dhaif dia tak tahu. Dia mengaji dengan Wahabi. Wahabi ni pantan lah. Dhaif tu terus Wahabi, terus palsu. Ya dia orang pun cakap sikit-sikit Wahabi. Hujah lah. Mandai dia. Hujah lah dia kata. Bagi hujah lah tak dengar pula. Kullu amrin zibal tu mana ada hadis, mana ada palsu. Itu hadis jelas, banyak kitab. Dia fitnah kepada orang yang belajar lah. Maksudnya dia belajar tapi tak ikut cara. Maksudnya belajar tak kena yes, dan dia belajar pula cara biasa umum kan. Apabila kita belajar secara detail, maka timbul fitnah kat dia lah. Dia lah kata pelik. Kan dia belajar tak ada, tak bertemu. Yang macam gigi, jangan cerita muamalah lagi teruk lah. Ni ibadat ni pun dah terbuka fitnah apabila kita bawa cara pendekatan Tok Guru Jicik kan. Tengok dia orang punya pemahaman tu kita geram lah. Tapi kita kena betulkan lah. Ada kalau kita mulut cair baca kat Jordan. Fitnah di kalangan dia orang bukan di kalangan orang awam. Tak. Bukan di kalangan orang awam. Yes. Fitnah, maksud kita fitnah ni bukan di kalangan orang awam. Orang awam dia dengar. Macam kita belajar masjid-masjid tu kan. Ia menolak kita di masjid-masjid itulah orang yang belajar dengan ustaz-ustaz yang general. Yang ustaz tu pun tak pernah khatam satu kitab pun. Dia hanya just belajar kuliah. Tapi kalau dia khatam kitab secara disiplin ilmu cantik, insya-Allah dia akan tawaduk, dia akan tak mudah condemn orang. Itu lah. Tapi dah kita nak memilih untuk dakwah menggunakan konsep macam tu, kita tak apalah, kita kena pandai kena relax lah. Main bawah lah. Macam tu bawah bagi sadu. Macam tu Eci. Dia memilih untuk secara keras dan agak ekstrim. Silap sikit dia tegur. Terbuka teguran dia. Dia siap tulis surat dulu. Ajak berdebat. Tu Cik memang. Tapi awak tak pernah berlaku perdebatan. Dia ajak, awak tak pernah ni pun. Dia ajak, dia kata sila datang. Berdebat di mana saja saya pergi. Siap hantar risalah nak berdebat. Yang melawan Tok Guru Cik ialah bukan orang awam. Orang awam memang saya nak mengaji tu. Nak pergi mana ni? Saya nak pergi mengaji tu. Mana? Tok Guru. Tok Guru mana? Tok Guru Cik. Lebaci. Ngaji dengan lebaci. Tengok. Orang awam macam tu je. Sebab dia dengar daripada orang biasa. Tapi yang duk fitnah ni, yang Tok Guru Cik duk layan ni lah. Orang yang balik muslim. Ahli agama. Ahli agama yang mengatakan sesat Tok Guru Cik. Okey apa? Banyaklah isu. Banyak majoriti isu muamalat lah. Cuma malah. Sebab tu kalau kita bawa pendekatan muamalat sama, memang akan timbul fitnah juga. Timbul fitnah. Kita kena berhadapan lah kan.
dengan orang biasa. Tapi kita kena ada hujah. Hujah maksud faham betul-betul kitab, nas, faham betul-betul. Itu je. Sebab pok dia tak faham. Pok dia ni satu ibarat, kita bagi ibarat, cuba jelaskan satu persatu makna kan. Dia tak faham. Jangan kata benda payah-payah tu, simple lah, akad tu. Tanya dia akad pun dia tak tahu. Akad kontrak Oh, tak apa, tahu kontrak. Nak jadi kontrak tu macam mana? Dua orang berkontrak. Kalau kita mazhab Syafi'i kan, kita boleh jelas akad tu. Rabtun bainal aqib, bainal aqidai, bainal aqidai. Apa makna aqidai? Bainal mushtari bai' wal mushtari. Itu umum, detail lagi. Selapis pula. Itu baru lapis pertama. Lapis kedua lagi. Lapis kedua apa dia? Maksud rabtun bainal aqidain. Rabtum tu ialah lafzun ijab wal qabul. Lapis kedua. Lapis ketiga, ijab tu apa dia? Hurai ijab. Mana? Baru 3 lapis. Rebah apa dia? Lapis pun tak erti. Kita bagi 3 lapis tu. Lapis ketiga tu pok dia negak. Lepas tu nak kita kalau kita tahu jenis tak mengaji, takkan nak berdebat, bodoh. Dia berdebat ni orang tambah-tambah mengaji. Macam contoh Ustaz Abdul Rahman dia mengaji. Kalau dia mengaji bodoh, kita tahu dia mengaji bodoh. Tak ada ke? Baru pergi masa kita baik aku mengaji. Tanya dia. Aku sengaja nak layanmu ni, duit tak ada, tak masuk sale. Tak payah kata. Janji masuk sale okey. Beri duit. Tu cik kata kalau tak ada duit tak payah. Tak payah sembang. Baik kita buat tengah jam tu kalau buat sale power dah. Tengah jam kau tahu power dah layan dia tengah jam. Aku. Jam ni tu dua. Mampu tering kita. Ada air kan? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'ulama'i al-'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.